متكبر يا خالق يا بارع يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكيم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدع يا معين يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا أحد يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضاري يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا ربي يا الله يا الله 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 يا الله يا ربي يا الله. وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه بسم الله
ثقة بالله وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه. لست للفردوس أهلا لست للفردوس أهلا ولا الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي اغفر ذنوبي اغفر ذنوبي اغفر ذنوبي اغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب فإنك غافر الذنب العظيم سبحان الله عدد خلقي سبحان الله رضا نفسي سبحان الله زينة عرشي سبحان الله مداد كلماتي سبحان الله عدد خلقي سبحان الله رضا نفسي سبحان الله زينة عرشي سبحان
Subhanallah adada khalqi, Subhanallah Subhanallah zinata arshi, Subhanallah midada kalimati, Subhanallah adada khalqi, Subhanallah ridha nafsi, Subhanallah zinata arshi, Subhanallah midada kalimati. Subhanallah, 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 Subhanallah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, 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 Subhanallah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, 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 Subhanallah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhan Sya'ban dan bulan Rejab, bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Ni 4 bulan dipanggil bulan hurum. Sebelum datang Rasulullah, orang cakap tentang 4 bulan ini saja. Tapi bila bulan Ramadan tidak dibicarakan, tidak, orang tak bercakap tentang bulan Ramadan. Bila bulan Ramadan ini orang mula bercakap? Bila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila datang Rasulullah, Allah lonjakkan Ramadan. Kenapa Allah lonjakkan Ramadan? Memandangkan usia umat Muhammad tidak sepanjang usia umat terdahulu. Umur kita ni tak sepanjang umur umat terdahulu. Umat terdahulu semua Allah jadikan panjang-panjang masa mereka hidup. Bila panjang masa mereka hidup, tentu banyak amal ibadah yang mereka buat. Manakala umur umat Muhammad tak sepanjang umur umat terdahulu. Umat dahulu panjang-panjang umur mereka. Nabi Nuh alaihissalam umurnya sepanjang 950 tahun. Tuan-tuan baca dalam kitab Nabi Adam alaihissalam, umurnya sampai 1000 tahun lebih. Kalau kita rajin baca dalam kitab Sabilul Idkar wal Idbar, disebut bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam dia mula akil balik pada usia 120 tahun. 120 tahun baru mula akil balik.
Tempat kita ni 120 tahun. Tinggal batu nisan dah tahun raya. Nabi-Nabi dahulu Allah jadikan panjang-panjang masa mereka hidup. Umat dahulu semua panjang-panjang masa mereka hidup. Sampai umur umat Muhammad, Allah pendekkan saja. Umur kita ni, Rasulullah sebut, umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun. 60 tahun hingga 70 tahun ni lama ke kita hidup? Banyak ke amal ibadah yang kita buat? Jemaah-jemaah agaklah, kalau Allah tak bagi Ramadan pada kita, agak-agak amalan apa yang kita pergi menghadap depan Allah? Bila kita menghadap depan Allah, kita nak sebut ada Allah. Ya Allah, amalan inilah aku nak minta syurga Firdaus kamu, ya Allah. Agak-agaknya apa dia amalan yang kita ada? Dengan hidup sekejap, 70 tahun je kita hidup. 60 tahun hingga 70 tahun. Jemaah-jemaah ingat ke lama ke? 60 tahun hingga 70 tahun. Sekejap, singkat je masa kita hidup di antara 60 hingga 70 tahun ini. Kalau katakanlah kita ni Allah bagi 70 tahun kita hidup, umur kita ni sampai 70 tahun. Katakanlah umur kita 70 tahun, kita kena tolak masa kita belum akil balik 15 tahun yang terawal. 15 tahun yang terawal kita kan jadi kanak-kanak lagi, belum akil balik lagi. Tolak masa tersebut, tinggal 55 tahun. Tolak pula masa dalam hidup kita duduk depan TV. Masa kita, banyak mana kita habis depan TV dalam hidup kita. Setiap hari kita habiskan. Tak payah kira banyak lah. Alim ulama sebut, cuba kira tidur malam cukup. Tiap-tiap malam kita tidur, kita tak buat amal ibadah. Kita sedang tidur tu, tiap-tiap malam kita tidur 6 jam hingga 8 jam setiap malam. Cuba kira dengan 70 tahun kita hidup, agak-agak berapa lama kita sedang tidur? Ulama-ulama kira kita sedang tidur selama lebih kurang 20 tahun dalam hidup kita. Tidur 20 tahun tu kira baru tidur malam baru. Tak campur lagi dengan tidur dalam majlis ilmu dipanggil. Tak campur lagi tidur pada hari Jumaat, khatib sedang khutbah. Tak campur lagi masa-masa kita, banyak masa kita dah habis. Bila banyak masa kita habis, Allah dia nak suruh kita berjaya juga menandingi amalan umat terdahulu. Hidup singkat tapi biar pahala banyak. Macam mana Allah buat? Allah jadikan Ramadan. Allah jadikan bulan Ramadan. Ramadan pada umat Muhammad. Allah kurniakan Ramadan untuk umat Muhammad. Bila Allah bagi Ramadan untuk kita, Ramadan ni Allah jadikan satu malam yang disebut khairum min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Malam ni kita diajar supaya kita dapatkan malam. Start daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, kita kena ingat siang untuk siam, siamun untuk puasa. Manakala malam untuk qiyamun, dipanggil demikian. Siam untuk siang hari, malam untuk qiyamun, untuk sembahyang, untuk kita bangun. Start daripada kita maghrib, mula solat maghrib, kemudian solat isyak, lepas tu solat tarawih, lepas tu solat tahajud, lepas tu solat witir, lepas tu solat subuh. Ni dipanggil qiyam. Qiyam dalam diri kita ni. Kenapa Allah nak suruh kita ni dapat apa dia? Dapat malam Lailatul Qadar. Satu malam kita dapat sama dengan 83 tahun kita sedang buat amal ibadah pada Allah. Khairum min alfi syahr. Satu malam je Allah sembunyikan. Allah tak bagi tahu bila malam Al-Qadr. Allah sembunyi start daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, dapatkan satu malam. Malam ni kalau kita dapat, sama dengan 83 tahun kita sedang beribadah pada Allah. Bayangkan dalam hidup kita ni, kalau kita dapat 10 kali je malam Al-Qadr, 10 kali je kita dapat malam Al-Qadr, maknanya kita sedang beribadah selama 830 tahun. Kalau Allah bagi pada kita 20 kali je, daripada umur kita, usia kita 15 tahun sampai usia kita 70 tahun, kita dapat 20 kali je malam Al-Qadr. Maknanya kita sedang beribadah selama 1660 tahun. Hidup sekejap tapi pahala banyak. Malam tu menjadi besar. Start daripada maghrib, sekejap lagi kita nak buat iftar ni. Allah diajar start daripada malam ni bila? Dengan iftar. Iftar ni sampai disebut lisaimi farhatan. Bagi orang puasa ni
ada 2 saat kegembiraan. Allah nak suruh jaga iftar. Nak suruh kita berbuka. Nak suruh kita jaga masa iftar ini sendiri. Kerana apa dia? Orang yang puasa ni ada 2 saat kegembiraan yang Allah jadikan pada dia. Bila? Inda iftari wa inda liqa'i rabbih. Yang pertama, waktu mana dekat nak berbuka. Waktu mana dekat berbuka ni waktu yang indah dalam hidup orang mukmin. Allah letakkan sama taraf di antara masa nak berbuka dengan saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ini besar nilai dipanggil. Kenapa jadi demikian? Kerana nak ajar dapatkan malam Al-Qadr. Satu malam kita dapat. Start daripada mula kita iftar, kita dapat macam 83 tahun kita ibadah. Kita digalakkan ajak orang berbuka puasa. Pahala kita, orang berbuka puasa dengan kita ni, dengan kurma kita, dengan makanan yang kita sedia ni, sama dengan 83 tahun kita buat jamuan makan pada orang. Malam ni, katakanlah malam ni malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadr. Malam ni kita baca Quran. 83 tahun kita sedang baca Quran. Malam ni kalau kita derma, 83 tahun kita sedang menderma. Buatnya malam ni kita sedang sibuk buat kuih raya. 83 tahun buat kuih raya. Malam ni kita sedang buat apa dia? Jadi kita kena fokus. Malam fokus. Siang pagi fokus untuk siang. Manakala untuk puasa. Manakala malam hari fokus untuk qiyam. Dia panggil. Cara Allah susun dalam hidup kita. Ramadan dengan tujuan demikian. Suatulah Allah. Bila Allah nak masukkan kita bulan Ramadan, Allah siapkan dahulu 2 bulan. Bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Bulan Rejab dan bulan Sya'ban ni ada kaitan ke dengan bulan Ramadan? Ya, ahli ulama sebut demikian. Nak suruh kita bersiap. Orang yang tak pernah baca Quran, tolong baca Quran dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Bila masuk bulan Ramadan, dia tak terkejut dengan bacaan yang panjang-panjang yang dibaca oleh imam dalam bulan Ramadan. Orang yang tak pernah dalam hidup dia derma, tolong derma dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Supaya bila masuk bulan Ramadan, dia tak terkejut dengan derma-derma yang banyak yang perlu dilakukan setiap hari dan setiap malam dalam bulan Ramadan. Orang yang tak pernah dalam hidup dia dengar kuliah dan tazkirah, tolong dengar kuliah dan tazkirah dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Supaya bila masuk bulan Ramadan, dia tak terkejut dengan tazkirah kuliah yang dilakukan dalam bulan Ramadan. Orang yang tak pernah datang ke surau ke masjid, tolong datang ke surau ke masjid dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Supaya bila masuk bulan Ramadan, masjid dan surau tak berapa terkejut tengok muka dia. Muka ni tak pernah nampak dalam bulan-bulan lain. Bulan Ramadan nampak pula. Saya rasa masjid ni pun masjid terkejut juga ni. Awal Ramadan penuh je orang datang. Tengah Ramadan tinggal 2-3 sah. Hujung Ramadan tinggal Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap, Tok Mudim je yang ada. Yang lain Raibul Ghuyub semua dah. Kenapa jadi demikian? Kerana kita hilang, kita tak boleh fokus terhadap Ramadan. Ramadan ni, lagi hujung Ramadan, lagi patutnya lagi ramai di masjid. Lagi hujung Ramadan, lagi ramai. Tanda masyarakat tersebut memahami kenapa Allah jadikan Ramadan pada kita. Kenapa para hadis sekalian? Kenapa Allah nak suruh kita ni bersiap? Start daripada bulan Rejab, Allah jadikan dalam bulan Rejab Isra wal Mi'raj. Allah jadikan dalam bulan Sya'ban 2 program. Bulan Rejab 1 program. Dalam bulan Sya'ban Allah jadikan 2 program. Bulan Sya'ban. Program apa dia? Yang disebut dengan Nisfu Sya'ban dan pertukaran kiblat yang berlaku dalam bulan Sya'ban. Masuk bulan Ramadan, Allah susun lagi program. Nak suruh kita faham. Apa dia? 3 program yang besar yang berlaku dalam bulan Ramadan. Apa dia? Yang pertama perang Badar. Yang kedua, Allah jadikan yang disebut malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, yang besar dalam bulan Ramadan ini, Allah jadikan peristiwa yang disebut dengan Nuzulul Quran yang berlaku dalam bulan Ramadan. Kenapa Allah buat demikian? Rejab, Sya'ban dan Ramadan. Supaya apa dia? Bukan nak suruh kita supaya bersiap menyambut raya, tidak. Tetapi Allah jadikan bulan Rejab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan dengan tujuan supaya kita bersiap untuk dipanggil menghadap di hadapan Allah seorang-seorang waktu mana kita masuk dalam kubur sekejap lagi. Ini asas dipanggil hidup. Bulan dalam hidup ni, jangan kamu hanyut je dengan dunia, jangan. Tetapi hidup ni, kamu kena nampak yang kamu ni
Jangan sampai bila nampak malaikat maut nanti, mula terkejut. Mula nampak malaikat maut itu disebut terus. Laula akhartani ila ajalin. Ada malaikat. Tangguh kejap malaikat. Jangan bagi mati lagi. Kenapa jangan bagi mati? Fa'as-saddaqa. Saya sekarang juga saya nak bersedekah. Wa akum minas salihin. Sekarang juga saya nak menjadi hamba Allah yang salih. Malaikat jawab terus. Walan yuakhirallahu nafsan iza ja'a ajaluha. Allah tak tangguh dah nyawa-nyawa bila sampai dah masa untuk dipanggil menghadap depan Allah. Wallahu khabiran bima ta'malun. Allah tahu perangai apa yang kamu akan buat kalau sekiranya ditangguh dalam kehidupan kamu. Ni terkejut ni, orang terkejut. Tuan-tuan, orang kawasan ni, jangan seorang pun terkejut bila berjumpa dengan malaikat maut. Jangan ada di kalangan kita ni, bila tengok malaikat maut, rasa terkejut. Kita dah bersiap dah dalam hidup kita. Bersiap sepanjang masa dalam hidup ni perlu. Supaya kita tak datang kejutan. Bila lagi terkejut, bila roh kita digentak sampai di halqum. Saya nak rengkah-rengkahkan saja. Kali yang kedua terkejut, bila digentak roh kita sampai di halqum. Zum sampai di halqum tu. Mula sebut terus. Qala inni tubtul an. Mulai sekarang saya taubatlah ya Allah. Allah sebut. Malaikat jawab terus. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at. Hatta idza hadara ahaduhum al-maut. Qala inni tubtul an. Tidak dianggap taubat. Orang yang roh dia digentak sampai di halqum, baru mulut dia sebut, sekarang saya taubatlah ya Allah. Waktu mana hidup atas dunia dahulu tak nak taubat. Hidup ni hanya dia hidup. Hidup ni tak berfokus. Islam dia nak suruh bila hidup biar fokus. Fokus dalam hidup kita ni. Ini cara Allah nak suruh pada diri kita ni. Yang tiga terkejut bila? Bila jenazah kita ni dah masuk dalam kubur. Bila masuk dalam kubur tu, ada dia muka ke kiblat. Orang buka muka kita ni, bau tanah depan muka kita ni. Kedengaran suara di bawah telinga kita ni. Sampai datang, wahai hamba Allah, sekejap lagi kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kamu. Waktu tu, orang tutup dia lihat lahat kita ni dengan papan tu. Bila orang tutup saja, kedengaran tanah-tanah yang turun. Tum tanah. Yang belum menimbus jasad itu. Tanam jenazah kita ni sampai parah lutut dia. Orang ke bumi jenazah kita sampai pada tutup dia. Datang dah malaikat. Mula berdiri depan muka kita. Halau salat kita. Halau zakat kita. Halau semua tersebut. Tiba-tiba mulut sebut apa dia? Qala rabbirji'un. Tuhanku, bagilah peluang untuk aku kembali hidup balik di atas dunia ya Allah. Kenapa nak hidup balik? Dah masuk dalam kubur dah baru nak hidup balik. Dah masuk dalam kubur. Sebut terus. Tuhan, ya Allah, malaikat. Boleh tak bagi peluang kejap nak hidup? Kenapa nak hidup? La'alli a'malu salihan fima tarak. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal dahulu, ya Allah. Malaikat jawab terus. Kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut dia sebut. Yang kamu nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'asun. Mulai daripada sekarang ini, kamu akan mula melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah nanti. Saya nak sebut sekali lagi. Orang air hitam ni, jangan ada seorang pun menyesal masuk dalam kubur nanti. Kalau tuan-tuan menyesal, tanda tuan-tuan tak bersiap dalam hidup ini. Bila tanya pada orang dalam kubur tu, kamu nak hidup bila? Kalau nak Allah bagi peluang untuk nak hidup bila? Dia jawab, nak hidup 3 bulan. 3 bulan kalau boleh. Rejab, Sya'ban dan Ramadan. Dia sebut demikian. Malaikat jawab terus. Amboi, panjangnya masa. Nak hidup 3 bulan. Konon nak hidup. Dia pun jawab balik. Kalau tak boleh 3 bulan, sebulan pun cukup lah. Bila sebulan? Ramadan. Nak hidup bulan Ramadan. Kalau kita boleh bercakap dengan orang dalam kubur tu, kita akan kedengaran suara mereka sebut. Kalau aku boleh diberi peluang untuk hidup, aku nak hidup bulan Ramadan. Beruntung orang yang hidup dalam bulan Ramadan. Kenapa nak hidup dalam bulan Ramadan? Kenapa mereka nak hidup balik? Kerana mereka tak jumpa tujuan asas hidup ini. Hidup ni sebenarnya kita tuju apa? Kita nak dapat apa dalam hidup? Tuan-tuan cuba tanya sekali dalam hidup kita ni kan.
Tanya di kalangan kita. Sebenarnya kita ni turun pagi balik gelap. Turun pagi balik gelap. Seharian kita melalui perjalanan umur kita ni. Kita sedang mengejar apa dalam hidup? Kita nak kejar apa dalam hidup sebenarnya? Dalam hidup kita ni, kita nak apa ni? Nak rumah besar? Nak kereta besar? Nak jawatan hebat? Itukah perjalanan tujuan hidup kita? Tak. Rasulullah datang, Rasulullah hajar. Hidup ni jangan mengejar harta. Ada orang kita tanya dia, kamu turun pagi balik gelap, turun pagi balik tengah-tengah malam, baru sampai rumah, kamu nak kerja apa? Saya kerja harta, Ustaz. Rasulullah datang, Rasulullah ajar. Hidup ni tak mulia dengan harta. Harta bukan menjadi nilai ukur. Rasulullah pesan, siapa yang jumpa dengan orang kaya, kemudian dihormat orang kaya orang tersebut, 2/3 agama dia sudah dileburkan di sisi Allah. Allah tak muliakan orang dengan kaya. Kita ni tak hebat dengan duit banyak. Tak. Allah tak muliakan kita dengan duit banyak. Kalau nak kira kaya, mana kaya kita dengan Qarun. Qarun jauh lebih kaya daripada kita. Kaya tak kaya Qarun. Yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. Bawa anak kunci je baru. Bukan bawa harta lagi pun. Yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta. Setiap kali mana terbit matahari, tenggelam 70 hasta. Terbit lagi matahari, tenggelam lagi 70 hasta dalam muka bumi. Datang orang Melayu kita, sibuk buat program mencari harta Qarun. Elok Qarun tenggelam, kita sibuk cari. Hidup ni muliakan apa? Kita bekerja dalam apa? Ada yang jawab, saya kerja jawatan, Ustaz. Saya kerja kuasa. Kuasa, kita sebut demikian. Mulia ke kalau kita ada kuasa? Tak. Allah tak muliakan kita dengan ada kuasa. Tuan-tuan pegang jawatan, tuan-tuan jangan ingat mulia kedudukan tuan-tuan. Allah tak mulia orang dengan jawatan. Kalaulah jawatan ini menjadi kemuliaan, mana besar jawatan kita dengan jawatan Fir'aun. Fir'aun besar tak besar jawatan dia? Besar. Yang Fir'aun besar tak besar, Allah rangkap dalam Quran. Fir'aun bila dia rasa hebat dalam diri dia, dia mengaku terus, dia sebut, Ana Rabbukumul A'la. Aku Tuhan yang paling agung. Waktu mana Fir'aun mengaku dia Tuhan, terkejut Iblis. Iblis terkejut. Katanya Iblis. Ada juga makhluk manusia yang mengaku dia Tuhan. Nak sebutnya gambar. Kenapa Fir'aun mengaku dia Tuhan? Kerana Fir'aun tak pernah rasa sakit. Fir'aun kencing manis tak pernah kena. Darah tak pernah naik tinggi Fir'aun. Fir'aun gaut tak ada gaut. Fir'aun gastrik tak ada gastrik. Fir'aun dalam hidup Fir'aun tak pernah bersin. Bersin pun tak pernah. Disebut dalam satu kitab, Fir'aun tak pernah menguap. Menguap pun tak pernah. Allahu Akbar. Kita ni cuba tunggu kejap-kejap lagi. Tunggu sikit-sikit lagi je. Menguap terus tak kena gaji. Tapi jangan pula tak menguap. Orang tanya kenapa tak menguap? Lawan Fir'aun sekali besar. Nak lawan Fir'aun dia. Nak gambarkan hidup kita ni. Kita sedang mengejar apa? Allah jadikan Ramadan. Ramadan untuk mengejar syurga. Hidup ni mesti dapat syurga. Ada manfaat langsung, rumah besar, kereta mewah, jawatan hebat, pengaruh ramai. Bila mati, masuk kubur, masuk neraka terus. Tak ada manfaat langsung. Hidup kita ni biar bermanfaat. Manfaat apa dia? Walaupun kita tak dapat dunia, tapi kita dapat akhirat. Dapat akhiratnya apa dia? Syurga. Satu Rasulullah sebut, bila masuk Ramadannya, Rasulullah sebut terus, Qad ja'atkum syahrun mubarak. Telah datang pada kamu bulan yang penuh dengan keberkatan. Tuftahu lahu abwabul jannah. Dibuka segala pintu syurga Allah. Wa tughliqu abwabun nar. Ditutup segala pintu neraka Allah SWT. Wa suffiyat syayatin. Allah gabung syaitan-syaitan yang ada. Kenapa Allah jadikan Ramadan ni? Nak suruh kita dapat syurga. Satu, Rasulullah sebut, mana-mana orang yang keluar bulan Ramadan, tiba-tiba nama dia tak terkeluar daripada senarai ahli neraka Allah. Tak tertulis di pintu syurga Allah. Secelaka-celaka manusia berada dalam bulan Ramadan. Sebangsa-bangsa manusia. Tak ada manfaat langsung masuk bulan Ramadan. Masuk Ramadan ni, fokus. Biar dapat syurga. Biar kita dapat syurga. Bila keluar,
kita menjadi ahli syurga. Satu waktu mana kita berhari raya, bila pakai pakaian hari raya, kita memakai pakaian ahli syurga. Satu bila kita sambut hari raya, jangan sambut macam artis sambut. Jangan sibuk nak pakai baju Melayu macam artis. Jangan sibuk nak pakai baju Melayu macam pelakon-pelakon dan sebagainya. Bila kita sambut hari raya, pakai bagaikan pakaian ahli syurga. Bagaimana pakaian ahli syurga? Ni dilatih dalam bulan Ramadan. Hari raya tu sambutan bagaimana cerianya ahli syurga. Hari pertama kita dalam barzakh nanti macam mana? Macam itulah kita menyambut hari raya. Saya sebut tu hari raya supaya kita boleh faham. Ramai orang kita ni dia ingat ke bila masuk Ramadan ya hanya tahan makan, hanya tahan disebut dengan lapar minum saja. Tapi pada masa yang sama dia tak dapat peluang yang besar yang dia kena dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak dapat syurga ni? Allah programkan kita dengan 3 program ini. 3 program ni tak suruh dapat syurga. Apa dia 3 program ni? Yang pertama, Allah jadikan perang Badar. Perang Badar ni kena faham. Kenapa perang Badar? Nak ajar pada kita hidup ni biar lagi lama kita hidup lagi yakin dengan Islam. Lagi lama kita hidup lagi kuat keyakinan kita dengan Islam. Jangan lagi lama kita hidup, lagi longgar keyakinan kita dengan Islam. Jadi masalah. Bila masalah? Bila dekat nak meninggal dunia. Ramai orang kita tak boleh mengucap. Bila dekat nak meninggal dunia, tak boleh mengucap. Kenapa tak boleh mengucap? Kerana dia tak yakin dengan Islam. Hidup ni dia yakin dengan Islam. Tengok, 313 orang lawan dengan 1000 orang. Di sudut logiknya, tak logik. 313 orang boleh menang. Tapi Allah sebut, bila kamu ni yakin dengan Islam, in tansurullah yansurukum. Bila kamu tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Hidup ni kena yakin dengan Islam. Dalam sosial Islam. Dalam kebudayaan Islam. Dalam politik Islam. Dalam apa dia pendidikan Islam. Dalam ekonomi Islam. Semuanya Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat kamu mati kamu benar-benar seorang muslim. Sebab tu tiap-tiap hari Jumaat kan hati akan sebut wala tam ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat mana kamu mati kamu benar-benar seorang muslim. Allah dia nak suruh kita betul-betul jadi seorang muslim. Macam mana Allah buat? Allah suruh kita puasa bermula pada subuh sampai pada maghrib. Di antara subuh sampai maghrib ni, kita sedang buang apa dia? Buang dunia, masukkan Allah dalam tawadan kita. Masukkan keyakinan dengan Islam. Sebab tu kita tak makan, tak minum. Kenapa kita tak makan, tak minum? Padahal kalau kita nak makan, kita nak minum, kita boleh makan. Kita boleh minum pun. Kalau kita nak makan kan, kita boleh makan je. Kalau kita nak makan, menyorok seorang-seorang dalam rumah, kunci pintu bilik, menyorok bawah katil, makan Maggi seorang-seorang. Tak ada siapa yang tahu. Kalau kita nak makan, kita boleh makan. Orang perempuan paling senang kan. Bila dia masak, dia boleh test makanan yang dia masak tadi. Masin, manis. Sunat hukum dia test. Bila dia test kan, dengan syarat dia masak. Beli tak aci dia panggil macam. Cuma nak sebutnya, bila dia masak tu, bila dia tengah-tengah masak, dia tengok tak ada orang, dia test tu, dia ambil satu mangkuk, dia hirup seorang-seorang. Kalau dia nak buat, dia boleh buat. Tapi kenapa dia tak buat? Kalau kita nak minum, kita boleh minum kan. Nyorok seorang-seorang, buat macam zaman kanak-kanak dahulu. Terjun dalam sungai, selam kepala. Telan air, guk-guk, 2-3 teguk, lepas tu timbul balik. Masuk dalam ambil air kan, selam kepala dalam kolah. Kemudian telan air, guk-guk, 2-3 teguk, timbul balik. Lepas tu keluar bilik air, buat muka sadin. Kalau kita nak buat, kita boleh buat. Tapi kenapa kita tak buat? Saya ingat ni anak-anak yang umur 6 tahun, 7 tahun mula puasa. Anak saya yang sulung. Bila dia mula puasa, umur dia 7 tahun, dia mula puasa. Lepas mayasa, tersandar tepi dinding. Tak bergerak dia. Yang perempuan, bila tersandar tepi dinding, kita melintah depan dia, dia panggil kita, Abi, Umi, kakak nak mati dah. Kita sebut sabar-sabar, tak ada orang mati puasa, tak ada. Dia tunjuk perut dia, tak ada dah nyawa dia. Sebabnya,
Bertahan dia. Kenapa dia tak makan? Kenapa dia tak minum? Allah nak ajar. Sebulan bulan Ramadan. Wahai hambaku, walaupun orang tak nampak, Allah nampak benda yang kamu buat. Nak suruh timbul keyakinan. Jangan makan rasuah. Jangan buat klaim palsu. Jangan bagi rasuah. Jangan bagi rasuah. Tak padan. Kamu bagi RM50 masuk neraka Allah. Tak padan. Tak padan. Dapat satu projek. Kamu bagi rasuah. Kamu makan rasuah. Tak padan dalam hidup kamu. Nak lawan dengan neraka Allah. Jangan tinggal salat. Nak ajar pada kita. Walaupun orang tak nampak, Allah nampak. Allah nampak ni. Maknanya kita buang dunia, masukkan agama dalam keadaan kita. Bulan Ramadan ni didikan yang tamu. Nak suruh masuk syurga Allah. Sampai bila kita dekat nak mati, mulut kita boleh sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak boleh sebut ni tak mudah. Dan hadis Rasulullah sebut, bila roh kita ni sampai di halqah, syaitan menyamar menjadi arwah ayah kita. Dia duduk sebelah kanan kita ni. Dia sebut, anak tu jangan mati dalam Islam. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن
hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارع يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكيم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدع يا معين يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا أحد يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضاري يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا ربي يا الله يا الله يا الله يا ربي يا الله يا الله يا الله يا ربي يا الله يا
يا خالق يا بارع يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا حافظ يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكيم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدع يا معين يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, mintalah saudara supaya diam daripada berkata-kata pada masa hadis sedang berkhutbah. Menurut maksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, yang maksudnya, barang siapa berkata-kata pada masa khatib sedang berkhutbah, walaupun mengingatkan saudaranya dengan perkataan diam saja pun, nescaya terluputlah pahala fardu Jumaat. Oleh itu diminta diamlah dan dengarlah dengan taat, mudah-mudahan kita beroleh rahmat. Alhamdulillah, Alhamdulillahil qail, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa shafatain wa hadainahun najdain. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. An-Nisa ayat 59 bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, ta'alah kamu kepada Allah dan ta'alah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yaitu orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan di dalam suatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan berusaha meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan memperkatakan tentang tajuk pelihara nikmat lidah. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada manusia nikmat yang sangat banyak dan besar. Di antara nikmat Allah yang terbesar setelah nikmat iman dan Islam ialah nikmat berbicara dengan lidah, nikmat kemampuan menjelaskan isi hati dan kehendak menggunakan lidah. Nikmat ini adalah merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Balad ayat 8 hingga 10 yang dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud, mengapa manusia terpedaya dan bermegah-megah? Tidakkah kami telah menjadikan baginya dua mata untuk dia memerhatikan kekuasaan dan kekayaan kami, dan lidah serta dua bibir untuk dia menyempurnakan sebahagian besar dari hajat-hajatnya? Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, jalan kebaikan untuk dijalaninya dan jalan kejahatan untuk dijauhinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Meskipun lidah merupakan antara nikmat yang besar untuk memudahkan kita berbicara ataupun bercakap, namun kita perlu mengetahui bahawa nikmat lidah ini boleh berfungsi dalam dua keadaan. Nikmat ini boleh digunakan untuk kebaikan sekiranya digunakan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, mengajak kepada kebaikan dan sebagainya. Akan tetapi sebaliknya, nikmat ini boleh membawa kepada keburukan sekiranya digunakan kepada perkara yang dilarang dengan menurut kehendak syaitan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya ada seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu perkataan yang termasuk dalam keridhaan Allah. Dia tidak menganggapnya penting. Dengan sebab satu kalimah itu, maka Allah menaikkannya beberapa darjat. Dan sesungguhnya ada seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu perkataan yang termasuk dalam kemurkaan Allah. Dia tidak menganggapnya penting. Dengan sebab satu perkataan itu, dia terjunam di dalam neraka Jahannam. Sesungguhnya keutamaan menjaga lisan atau percakapan adalah merupakan hal yang harus diambil perhatian dan perlu dititik berat
dalam memelihara dan membina hubungan sesama manusia. Hal ini kerana setiap perkataan yang diucapkan sekiranya tidak digunakan dengan cara yang betul, ianya boleh mendatangkan salah faham kepada orang yang mendengarnya dan akhirnya boleh mendatangkan perbalahan, persengketaan dan permusuhan di kalangan masyarakat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, antara perkara yang perlu dielakkan ketika bercakap atau berbicara adalah elakkan daripada bercakap bohong. Kerana berbohong adalah merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menghilangkan kepercayaan sesama manusia. Jauhilah perkataan yang buruk dan keji kerana ia boleh mendatangkan pertelingkahan. Elakkan berbicara tentang aib orang lain dan janganlah menggunakan lisan untuk mengejek, memperlekeh dan mengutuk orang. Hindarilah daripada bercakap secara berlebih-lebihan kerana dibebangi boleh membawa kepada pendustaan dan perkara yang sia-sia. Selain daripada itu, perlu diingat juga dalam arus kemajuan dalam bidang teknologi terkini, manusia hari ini mudah menyampaikan segala apa sahaja maklumat yang diinginkan melalui media sosial. Disebabkan kemajuan teknologi ini, ada di kalangan manusia yang menyalahgunakan kemudahan tersebut dengan mudah menyebarkan ucapan, kata-kata maupun tulisan berbentuk fitnah, hinaan, hasutan di media sosial. Ini adalah merupakan penggunaan lisan masa kini yang secara tidak sedar telah merosakkan dan menggugat keharmonian hidup dalam masyarakat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya ada seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu perkataan yang dia tidak mengetahui secara jelas maksud yang ada dalam perkataan itu. Namun dengan sebab satu perkataan itu, dia terjunam di dalam neraka lebih jauh dari antara timur dan barat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sewajarnya sebagai umat Islam yang beriman, kita hendaklah menggunakan nikmat lidah ini berbicara menggunakan perkataan yang baik. Kerana orang yang beruntung ialah mereka yang dapat menahan lidahnya dari kebatilan dan menggunakannya untuk perkara kebenaran serta bermanfaat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 53 yang bermaksud, dan katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman supaya mereka berkata dengan kata-kata yang amat baik kepada orang-orang yang menentang kebenaran. Sesungguhnya syaitan itu sentiasa menghasut di antara mereka yang mukmin dan yang menentang. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang amat nyata bagi manusia. Oleh itu saudara, bagi memastikan kita dapat menggunakan nikmat lidah ini mengikut landasan syarak, maka Islam telah memberikan panduan untuk seorang itu berbicara. Antaranya, seorang yang ingin berbicara atau bercakap hendaklah menggunakan perkataan yang baik dan bermanfaat. Bercakap dengan menggunakan nada yang lemah lembut, bercakap atas perkara yang benar, berbicara dengan penuh berhikmah dan bercakap dengan jelas serta menggunakan perkataan yang mulia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 159 yang bermaksud, maka dengan sebab rahmat yang melimpah-limpah dari Allah kepadamu wahai Muhammad,
Engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka, yaitu sahabat-sahabat dan pengikutmu. Dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. Justru, bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin menyeru kepada para jamaah sekalian agar sentiasa menjaga lidah di mana jua kita berada dan dengan sesiapa pun kita berbicara. Hal ini kerana dengan menjaga lisan atau perkataan seorang itu akan memperolehi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijauhkan daripada keburukan lisan yang boleh merosakkan diri, masyarakat dan negara. Bahkan akan menempah kerugian yang sangat besar di akhirat kelak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Maksudnya, dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada mentauhidkan dan mematuhi perintah Allah, serta dia sendiri mengerjakan amal yang soleh, sambil dia berkata, sesungguhnya aku adalah dari orang-orang Islam yang berserah bulat-bulat kepada Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين آمين يا معافق الطائعين وقنا لطاقات أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب ما يقول واستغفر الله العظيم نستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman,
berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya pada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhun, istri-istri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhun, pada sekalian keluarga sahabat-sahabat, pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hinggalah hari kiamat. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apa kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua balak bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar zakat, pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdul Haris Ali Syariatik, Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Juhu Darut Ta'zim, kepada Raja Zari Sufiyah binti almarhum Sultan Idrisah Pemaisuri Juhu, Tunku Ismail bin Sultan Ibrahim Tunku Mahkota Johor, dan Cik Puan Khalidah binti Bustamam, putra-putri dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa hadhuril kafarata wa mubtadi'is sayyiati wal musyrikin wa kullu man huwa aduwwul lid-din. Allahumma farrij humumal muslimin waqdid dainanil madinin wa asin khalasal masjunin waj'al hadzal balada aminna mutma'innar rahiyya wa sa'ir biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aktubis salamata wal afiyata lana wa li abidikal hujjazi wal ghuzati wal musafirin fi barrika wa bahrika wa jawika min ummati Muhammadin ajma'in. Allahumma adkhilna wa dhurriyyatina wa usulana wa furu'ana al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر
والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istau lissalati rahimakumullah. Luruskan saf tuan-tuan dan penuhkan yang di hadapan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. استغفر الله العظيم. صلي فرض الجمعة ركعتين إماما لله تعالى. الله أكبر. الله الذي فطر السماوات والأرض ومحياي ومماتي لله رب العالمين شريك له وأنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي. نار حامية.
Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم احفظنا والمسلمين وقنا وإياهم شر المخاوف أجمعين واحفظنا من الفتن والوباء وشرور الغوغاء وصولة الظالمين واجعلنا من شر ما قضيته سالمين. اللهم ارفع عنا القهط والغلاء والوباء وجميع أنواع البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatuh. Salawatu tayyib. Salam. Ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salli ala Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الصلاة جامعة رحمكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلي سنة الحاجة ركعتين إماما لله. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Allahu Akbar. At-tahiyyatu al-mubarakatuh as-salawatu assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Shalli wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الملك المعبود الذي عم كل موجود بالنعمة والفضل والجود والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود واللواء المعقود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى نهاية كل معدود. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية عبدك الحارس لشريعتك Sultan Ibrahim bin almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang bertuan bagi negeri dan jajahan ta'aluk dulu Darut Ta'zim. Allahumma ya dzal judi wa rahmah, kami mohon kurniaan dan keridhaan taufik dan hidayahmu kepada Raja Zari Sophia binti almarhum Sultan Idrisa Pemaisuri Johor, Tunku Ismail bin Sultan Ibrahim Tunku Mahkota Johor dan Cik Puan Khalidah binti Mustamam, putri-putera dan putrinya, kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma ya dzal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat dan negeri ini, semoga berada dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan damai, hidup tenteram dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi ujian dan cabaran. Kepadamu jumalah ya Allah doa kami mohon diperkenan dan diterima. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. لا إله إلا الله أمان من الطعن محمد رسول الله في طعن الطاعون حي صمد باق وله كنف واق سبحان الملك الخلاق. Ya Allah, lindungilah kami, keluarga kami, kampung dan taman kami, negeri dan negara kami dari jangkitan coronavirus. Allahumma asrib annal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-bala wal waba wal amrad wal asqam al hasad wal udwan al ghaflatu wan nisyan wa azil anhu anhum shukuk wa zunnuna wal awham bimannika wa karmika ya dzal jalali wal ikram. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا جبار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا حبيب الله يا رسول الله. يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدع يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بار يا تواب يا